Assalamualaikum, Saluddin. Oh, dah lama tak nampak. Ya. Allah, makan roti ke tengah-tengah ni? Dah hujung bulan, duit dah tak apa nak ada. Aduh. Gaji yang bukan lagi banyak daripada aku. Takkan cepat sangat habis. Itulah, aku tak tahu duit aku bagaimana. Hujung bulan ni mesti tak cukup duit. Itulah, tak apa. Jomlah belanja makan. Tapi sebelum tu aku nak pergi pusat zakat dulu. Serius kan, banyak makan. Buat apa susah tak? Bayar zakat lah. Kamu tak bayar zakat? Bukan kita bayar zakat dah time bulan puasa. Itu zakat lain. Itu zakat wajib. Zakat fitrah. Ni zakat pendapatan aku nak bayar. Oh, kita kena bayar? Ya, bawa berkat gaji kita. Dah jom. Oh, aku baru tahu. Dah jom. Okay, jom. Cepat masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Berdua je. Okay, sila. Apa hajat encik datang ke sini? Boleh saya bantu? Hajat kami datang ke sini, kami nak tahu lebih lanjut pasal zakat pendapatan. Boleh tak Cik terangkan dengan lebih lanjut kepada kami berdua? Okey, boleh encik. Okey, buat pengetahuan encik, zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan-golongan yang tertentu. Okey, dan zakat ini seperti pengetahuan encik juga, ia adalah fardu ain, okey, untuk setiap muslim bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat wajib. Okay, untuk pengetahuan encik juga, zakat ni ada dua jenis, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Okay, zakat pendapatan adalah di bawah zakat harta. Okay, dan zakat harta ini terbagi kepada 8 jenis. Okay, pendapatan, emas, tanaman, ternakan, perniagaan, galian, simpanan dan saham. Okay, kembali kepada soalan yang encik tanyakan kepada saya tadi berkenaan dengan zakat pendapatan. Betul? Ya, betul Cik. Okey, sekarang kita fokuskan kepada zakat pendapatan. Okay, zakat pendapatan ini timbul daripada konsep al-mal al-mustafad, iaitu zakat harta perolehan. Okay, konsep zakat al-mal al-mustafad ini adalah mewajibkan zakat di mana harta perolehan daripada hasil usaha, okay, tanpa sebarang proses pertukaran, iaitu jual beli. Okay, secara ringkasnya, ia diperoleh daripada pengajian dan upah tahunan seperti gaji, allowance, bonus, ganjaran dan gratuity. Dan selain itu, ia juga diperoleh daripada hasil bebas dan profesional tahunan seperti keuntungan projek, royalty, komisen daripada takaful atau unit trust dan lain-lain. Okay, di samping itu, ia juga diperoleh daripada hasil mustawalat. Okay, hasil mustawalat itu ialah seperti hasil sewaan rumah, okay, hasil pertanian, penternakan dan hasil sewaan sebarang aset yang kita ada. Okay, dan akhir sekali, ia juga diperoleh daripada hasil pembelian atau sumbangan seperti hibah, hadiah, sedekah, harta pusaka dan sebagainya. Encik tahu tak macam mana kita nak kira zakat ni? Tahu Cik. Saya pun kurang pasti juga. Baiklah, sekiranya encik mempunyai pendapatan untuk tempoh setahun atau cukup haul dan nisab mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Pusat Pungutan Zakat, encik perlu mengeluarkan zakat pendapatan pada kadar 2.5%. Encik, berapa pula nisab untuk zakat pendapatan? Berapa Cik? Okey, nisab zakat pendapatan persamaan 85 gram emas. Bila zakat pendapatan ni boleh dibayar Cik? Zakat pendapatan ini boleh dibayar selepas ditolak perbelanjaan asas yang dibenarkan. Okey, untuk pengetahuan cik, kita boleh saja mengira pengiraan zakat menggunakan kalkulator zakat di laman web Pusat Pungutan Zakat dan MAKIN sendiri melalui portal pembayaran zakat. Okey, kemudian saya nak tanya, apa pula beza zakat pendapatan dengan cukai pendapatan? Okay Encik, zakat ni ketetapan daripada Allah SWT sebagai seorang Muslim, manakala cukai pula ketetapan daripada kerajaan pada setiap orang rakyat. Zakat ini dikenakan pada setiap orang Islam. Cukai pula dikenakan pada semua orang sama ada dia Islam atau tidak. Zakat ni dikenakan pada orang berkemampuan, manakala cukai ini dikenakan pada semua orang rakyat tanpa mengira pendapatan mereka. Jadi semua yang berkategori pendapatan rendah pun dikenakan cukai, seperti cukai jalan, cukai pendapatan, cukai pintu dan lain-lain. Untuk kutipan dan pengagihan, zakat ini dikutip daripada orang kaya atau diagihkan kepada fakir miskin dan asnaf yang lain seperti amil, fisabilillah, orang yang berhutang dan mu'alaf. Cukai pula dikutip untuk rakyat dan digunakan untuk pembangunan negara.
seperti jalan raya, pengangkutan awam dan infrastruktur yang lain. Mudah Encik boleh bayar terus ke portal pembayaran zakat MAINS, atau Encik boleh apply skim potongan zakat bulanan pintu ke pintu kantor pejabat atau di mana-mana ejen pungutan zakat yang ada. Oh, senang je macam tu. Aku rasa lepas ni aku nak buat skim potongan bulanan tu lah. MAINS merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam menjalankan kutipan zakat di Negeri Sembilan. Zakat pendapatan merupakan zakat yang banyak menyumbang di dalam perolehan zakat tahunan Negeri Sembilan. Berdasarkan statistik kutipan zakat pendapatan di Negeri Sembilan pada tahun 2012 sehingga 2021 menunjukkan jumlah kutipan zakat pendapatan yang dikutip oleh MAINS meningkat sebanyak lebih daripada 200%. Peningkatan kutipan zakat ini adalah susulan daripada kesedaran masyarakat dalam menunaikan kewajipan pembayar zakat pendapatan dan memahami peranan mereka untuk membantu golongan yang memerlukan. Kesedaran ini adalah amat penting kerana setiap kutipan zakat itu akan disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan seperti anak yatim, asnaf, ibu tunggal dan lain-lain. MAINS juga telah menyasarkan jumlah kutipan zakat pada tahun ini adalah sebanyak 150 juta ringgit Malaysia. Zakat bukan sahaja memberi manfaat kepada penerima zakat. Pembayar zakat juga mendapat pelbagai faedah dan manfaat apabila membayar zakat. Pertama sekali, zakat dapat menyemai rasa ihsan dan suka membantu antara satu sama lain. Sebagai orang yang berkemampuan, membayar zakat adalah salah satu cara kita membantu golongan fakir dan miskin. Selain itu, zakat juga dapat memelihara harta daripada sebarang kemudaratan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat juga boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pengeluar zakat dengan orang lain. Akhir sekali, pembayar zakat dapat memperoleh rebate ke atas pembayaran cukai pendapatan. Menerusi Akta Cukai Pendapatan 1967, Seksyen 6A-3 yang memberi keistimewaan kepada orang Islam. Sekiranya jumlah zakat melebihi atau menyamai cukai, maka seseorang itu tidak lagi perlu membayar cukai. Salah. Dah lama tak jumpa. Ni hujung-hujung bulan ni dah makan mewah kan sekarang? Tak ada, sikit-sikit ni. Ya, aku rasa mungkin sebab berkat daripada kau bayar zakat pendapatan tu kot, kan? Itulah, aku semenjak dah start bayar zakat pendapatan ni, rezeki aku bertambah. Hujung bulan aku sentiasa cukup duit. Itulah pendapatan ni. Itulah. Jom makan sekali. Duduk. Kau nak tanya, takkan kita tolak betul? Betul. Kau